Boleh mula. Okey, saya tes suara dulu. Dengar tak? Jelas tak kawan-kawan? Saya dengar. Jelas. Okey, terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamia Sabrina binti Muhammad Zamri akan membentangkan projek ASK iaitu Sistem Skala Kesakitan Manusia. Pernyataan masalah. Projek ini bertemakan kesihatan yang bertajuk Skala Kesakitan pada Manusia yang akan menyelesaikan masalah menentukan tahap kesakitan. Projek ini bertujuan untuk bertindak sebagai alat bantu skala bagi jururawat menentukan tahap kesakitan pesakit. Projek ini berintegrasikan mata pelajaran sains tingkatan 2 dengan menggunakan standard pembelajaran 9.0 iaitu tajuk haba dan 91 hubung kait suhu dengan haba. Selain itu, mata pelajaran sains tingkatan 3 dengan menggunakan standard pembelajaran 3.2 sistem peredaran darah 3.2.3 mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar degradasi. Bagi merealisasikan projek ini, saya telah menunjuk pelbagai sumber seperti laman sesawang, orang sumber dan buku rujukan. Saya memfokuskan penggunaan teknik komputasional pada setiap fasa pembangunan articara yang terdiri daripada fasa analisis masalah, fasa reka bentuk articara, fasa pengekodan, fasa pengujian dan penyelesaian dan fasa dokumentasi. Projek ini banyak mengaplikasikan teknik komputasional yang telah dipelajari iaitu teknik nilaian, teknik pengecaman corak, teknik penyusahaan dan teknik pendidikan. Selain itu, terdapat dua lagi teknik yang dipelajari pada tingkatan 3 iaitu teknik penyakuan logik dan teknik penilaian. Fasa analisis masalah. Input. User perlu memasukkan umur, suhu badan, tahap kesihatan, tekanan darah, pesakit dan juga skala yang terpapar pada sistem dalam bracket. Untuk proses, sistem akan memproses kadar identifikasi iaitu KNM sama dengan 220 tolak umur yang dimasukkan oleh user tadi. Suhu badan, user masukkan 36.5 hingga 37.2, sistem akan proses normal. Satu tu skala 37.2 hingga 38.0, sistem akan proses demam biasa. Skalanya 2 dan untuk suhu yang kurang daripada 3.55, sistem akan proses hipotermia, skalanya 3. Dan yang melebihi 38 darjah Celsius, sistem akan proses demam panas. Seterusnya, tahap kesihatan pernafasan. Okay. Untuk pesakit yang berumur 7 tahun ke atas, tahap kesihatan pernafasan yang ditetapkan adalah 16 hingga 25. Bagi umur pesakit yang melebihi 18 tahun, tahap kesihatan yang ditetapkan, tahap kesihatan pernafasan yang ditetapkan adalah 12 hingga 16. Dan pesakit yang melebihi sebarang kadar yang telah ditetapkan, skalanya 3. Untuk tekanan darah pesakit yang kurang daripada 120/80 mmHg normal, kurang daripada 90/60 mmHg mengidap hipotensi, lebih 130/90 mmHg mengidap hipertensi. Bagi output, sistem akan paparkan kadar degradasi maksimum, skala suhu badan, skala tahap kesihatan pernafasan, skala tekanan darah pesakit dan tahap kesakitan sama ada normal, sakit biasa atau pesakit dan skala kesakitan bagi keseluruhan. Fasa reka bentuk articara. Dalam fasa ini, pengarticara akan menulis sudoku, melukis carta air dan mereka bentuk antara buku panduannya. Bagi fasa pengekodan, pengarticara akan memilih bahasa pengarticaraan iaitu Python 3. Pengarticara juga akan membuat articara berdasarkan sudoku dan carta air yang telah dibuat. Bagi fasa pengujian dan penyelesaian, pengarticara akan menguji articara yang telah dibuat bagi menyusun ralat yang terdapat pada articara. Ralat-ralat berikut adalah seperti ralat sintaks, ralat masa layan dan ralat logik. Bagi fasa dokumentasi, pengarticara akan menyediakan dokumentasi dalaman
dan dokumentasi luaran. Dokumentasi luaran terbahagi kepada dua, iaitu dokumen pustaka dan dokumen pengguna. So, doktor, mula sistem akan paparkan selamat datang ke sistem pengiraan skala kesakitan. Sistem ini khas untuk kanak-kanak 7 tahun ke atas sahaja. Masukkan umur pesakit, setkan umur sama dengan input yang dimasukkan. Jika input bawah daripada 7, sistem cantik dengan report. Adakah anda ingin cuba lagi? Ulang langkah 4. Jika tidak, sistem mengira kadar nadi maksimum sama dengan 220 tolak umur pesakit yang telah dimasukkan oleh user tadi. Kadar nadi maksimum? Jika umur pesakit lebih kurang daripada 18, masukkan kadar pernafasan pesakit. Setkan pernafasan sama dengan input yang dimasukkan. Jika pernafasan sama dengan 16 hingga 25, skala pernafasan pesakit ialah 1. Jika tidak, skala pernafasan pesakit ialah 3. Jika umur pesakit lebih besar daripada 18, masukkan kadar pernafasan pesakit. Setkan pernafasan sama dengan input yang dimasukkan. Jika pernafasan sama dengan 12 hingga 20, skala pernafasan pesakit ialah 1. Jika tidak, skala pernafasan pesakit ialah 3. Seterusnya, masukkan suhu badan pesakit. Setkan suhu badan sama dengan input yang dimasukkan. Jika suhu badan di antara 36.5 hingga 37.2, skala suhu badan pesakit normal. Jika suhu badan di antara 37.3 hingga 38.0, skala suhu badan pesakit demam biasa. Jika suhu badan lebih kurang daripada 35.6, skala suhu badan pesakit hipotermia. Jika tidak, skala suhu badan pesakit demam panas. Seterusnya, masukkan tekanan darah sistolik pesakit. Setkan tekanan darah sistolik pesakit sama dengan input yang dimasukkan. Jika tekanan darah sistolik sama dengan 120, skala tekanan darah sistolik pesakit normal. Jika tekanan darah sistolik pesakit lebih kurang daripada 120, skala tekanan darah sistolik pesakit hipotensi. Jika tekanan darah sistolik pesakit lebih besar daripada 120, skala tekanan darah sistolik pesakit hipertensi. Masukkan tekanan darah diastolik pesakit. Setkan tekanan darah diastolik pesakit sama dengan input yang dimasukkan. Jika tekanan darah diastolik di antara 75 hingga 80, skala tekanan darah diastolik pesakit normal. Jika tekanan darah diastolik pesakit lebih kurang daripada 75, tekanan darah diastolik pesakit hipotensi. Jika tekanan darah diastolik pesakit lebih besar daripada 90, skala tekanan darah diastolik pesakit hipertensi. Setkan tahap skala pernafasan suhu, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik sama dengan input yang dimasukkan. Sistem mengira skala kesakitan sama dengan pernafasan tambah suhu tambah tekanan darah sistolik tambah tekanan darah diastolik. Skala kesakitan pesakit dan tamat. Sebelum tu, saya ingin beritahu hipotermia, masa hipotermia. Hipotermia ni di mana keadaan suhu badan pesakit berada di bawah pada suhu yang sepatutnya. Okey. Dan hipertensi, jika pesakit mengidap tekanan darah tinggi. Hyper, tekanan darah tinggi. Kalau hipotensi, tekanan darah rendah. Cadangan penambahbaikan. Dalam fasa ini, pengaturcara membuat penambahbaikan pada coding dengan meletakkan /n sebagai fungsi untuk selang. Selain itu, pengaturcara juga menggunakan function dalam aturcara. Okay, ini kod aturcara sebelum saya letak function. So, boleh lihat pernafasan sama dengan ni, suhu, sistolik, diastolik juga ni. Ini adalah kod aturcara yang telah ditambah baik dengan function. Dan hasil tambah WXYZ, lepas tu kita kena isytihar apa WXYZ. WXYZ, nyatakan skala kadar pernafasan, suhu badan, Y tekanan darah sistolik, Z diastolik. Print, kalau boleh nampak ini fungsi untuk selang. Rumusan. Kesimpulannya, projek ini telah banyak membantu saya dalam memahami teknik pemikiran komputasional
yang terdiri daripada teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan, teknik peminatan serta dua lagi teknik baru iaitu teknik penaklukan logik dan teknik penilaian. Selain itu, saya mempelajari 5 fasa pembangunan apercara iaitu fasa analisis masalah, pengecaman corak, pengukuran, pengujian dan penyelesaian dan dokumentasi. Dengan adanya projek ini, saya dapat membuat algoritma, menulis doku, melukis carta alih, bentuk-bentuk antara buku pengguna dengan baik. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru ISK saya, iaitu Puan Hatimah binti Abdul Hakim yang banyak membantu saya dalam menyiapkan projek ini. Serta tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat saya yang banyak membantu dalam membina acara yang hebat ini. Saya juga berharap projek ini merupakan satu projek yang berjaya dan memberi manfaat kepada pengguna. InsyaAllah. Penutup. Sistem skala kesakitan manusia ini dibina untuk memudahkan urusan jururawat dan juga doktor dalam mengenal pasti kesakitan pesakit untuk diberikan rawatan yang sepatutnya berdasarkan beberapa faktor iaitu kadar pernafasan, suhu badan dan tekanan darah. Sistem ini juga boleh digunakan dalam kehidupan seharian untuk memeriksa kesihatan badan. Sistem ini akan sentiasa dikemas kini agar menjadi lebih efisien dan sentiasa mengikut peredaran zaman. Akhir sekali, matlamat sistem ini adalah untuk membantu pengguna dalam mengenal pasti tahap kesakitan yang dialami oleh pesakit agar dapat menyediakan rawatan dan ubat-ubatan yang sesuai. Okay, quiz time. Siapa-siapa yang jawab, boleh on mic. Okay. Pertama, apakah yang dimaksudkan dengan hipotermia? Ingat saya beritahu tadi hipotermia di mana suhu badan berada di atas suhu yang sepatutnya ataupun bawah suhu yang sepatutnya. Dia orang tengok awak mentang macam tengok TV je. Tak ada siapa yang jawab ke? Ha, jawab. Bawah suhu yang sepatutnya. Ya, betul. Okey, seterusnya. Jika tekanan darah sistolik pesakit melebihi 120 mmHg, apakah output yang dipaparkan oleh sistem ini? Apa? Susah ke? Tak susah kan? Bagi clue. Okey. Okay, bila dengar je lebih daripada 120, of course lah tekanan darah tinggi. Takkan tak tahu tekanan darah tinggi apa? Kalau darah tinggi selalu orang panggil apa? Hipotensi ke hypertensi? Hypertensi. Ya, betul. Cik saya tanya. Mabuk. Okay, seterusnya. Apakah formula untuk mengira kadar nadi maksimum? Okay, kan KNM sama dengan apa tolak apa? Ni mesti tak fokus ni. Tak ada siapa jawab ni. Syamira, yang 220 tolak umur tu ya? Betul Alisa. Tanya. Okey. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih kerana respons. Okay. So, cikgu saya tunjukkan coding saya. Okay. Okay, saya
mengucapkan paparan selamat datang ke sistem skala kesakitan peringatan. Sistem ini khas untuk kanak-kanak yang berusia 7 tahun ke atas dan dewasa. Contoh saya masukkan umur pesakit 45. Second output dia kadar nadi maksimum pesakit ialah 175. Okay, dia suruh masukkan kadar pernafasan pesakit. Saya cuba masukkan, dia bagi tahu kadar pernafasan yang ditetapkan adalah 12 hingga 20. Contoh saya masukkan 21. Skala pernafasan pesakit ialah 3. Dia suruh masukkan suhu badan pesakit. Contoh saya masukkan 38.0. Dia bagi tahu demam biasa, skala dia 2. Tekanan darah pesakit untuk sistolik saya masukkan 121. Dia akan beritahu hypertensi sebab melebihi 120. Okay. Kalau diastolik saya cuba masukkan 90. Hypertensi juga. So skala dia 3. Okay. Nyatakan skala kadar pernafasan pesakit yang dipapar dalam bracket. Kadar pernafasan 3. Masukkan 3. Suhu badan 2. Dan sistolik, tekanan sistolik 3. Masukkan 3. Allah. Alamak, tertekan enter terus. Cikgu boleh ke saya nanya sekali, tertekan enter 2 kali? Boleh. Kenapa kalau tertekan? Kalau tertekan enter 2 kali, berarti kenapa error? Itulah sepatutnya ada coding dia yang boleh ni. Alah, sayang. Mungkin awak boleh control dengan coding yang tertekan apa-apa button. Okay, maaf, input tidak boleh terima. Macam tu lah. Ya. Oh. Betul cikgu. Okay. Maaf ya, saya release sekali. Okay. Maaf. Okey, ini skala kesakitan keseluruhan sama dengan 11. Dia beri info tambahan. Skala kesakitan sama kosong, jadi kesakitan 1 hingga 3 ringan, 4 hingga 6 sederhana dan 7 dan ke atas teruk. Okey, sekian saja di sini. Okey cikgu, dah. Cikgu, saya stop presenting ya. Okay. Selepas Syamira siapa? Cikgu, kalau ikut dalam list ni Hanisa. Okay, saya macam terputus tadi. Okay, habis dah kan Syamira? Habis dah cikgu. Okay, tahniah. Intro tadi pembentangan laju dan tapi menarik lah. Tapi mungkin sebab menarik tu yang diorang tak fokus. Tapi saya sebenarnya tadi masa waktu tu memang macam yang lain siapa yang belum bentang lagi. Dalam quiz tu patutnya awak selain soalan tu tentang konten, awak kena tanya juga tentang sistem awak.
Contohnya apakah coding yang awak, special coding yang awak gunakan dalam sistem ni ke, ataupun kalau awak nak bagi soalan macam berapa baris, berapa perkataan if else yang saya gunakan, contoh gitu lah maknanya. Okay, tapi so far okay. Okay, Tania. Okay, seterusnya siapa nak bentang? Saya cikgu. Okay, silakan Hanisa. Okey. Sekejap. Nampak tak skrin saya ni? Boleh buka mic tak? Nampak. Nampak yang saya buat slide ni? Nampak. Jelas-jelas. Okey, Nice. okey. Saya mula. Okey. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kawan-kawan saya sekalian, dan selamat tengah hari nak dekat dah kepada Cikgu Hatimah juga. Okey, jadi hari ini saya nak bentangkan tentang sistem saya, iaitu sistem mengira faedah mudah. Suara okey ya? Guys. Okey Anissa, jelas. Okey. Terima kasih. Nervous. Okey. Jadi projek ini berintegrasikan mata pelajaran matematik dengan mengetengahkan standard pembelajaran 3.1 iaitu tajuk simpanan dan pelaburan, dan standard kandungan 3.1.2 iaitu membuat pengiraan yang melibatkan faedah mudah dan faedah kompaun bagi simpanan, dan seterusnya menerangkan kesan perubahan tempoh, kadar faedah atau pulangan, dan kekerapan pengkompaunan terhadap nilai masa hadapan simpanan. Jadi apa tujuan sistem ni? Tujuan dia adalah bertindak sebagai alat bantu belajar bagi murid untuk tentukan faedah mudah dan faedah kompaun. Sasar projek ni adalah dia bersasar kepada pelajar matematik tingkatan 3 secara khususnya. Teknik pemikiran komputasional yang saya aplikasikan adalah ada 4 teknik: teknik leraian, pengecaman corak, teknik peniskalaan dan teknik pengitlakan. Selain itu ada 2 teknik baru yang saya belajar kat tingkatan 3 ni, iaitu teknik penaklukan logik dan teknik penilaian. Total ada 6 teknik lah dalam projek ni. Selain itu ada 5 fasa pembangunan atur cara, iaitu fasa analisis masalah, fasa reka bentuk atur cara, fasa pengekodan, fasa pengujian dan penyahpujatan serta fasa dokumentasi. Input, proses dan output yang saya buat kat projek ni adalah input dia ada 2 jenis. Yang pertama, faedah mudah, kena masukkan jumlah wang dan juga bilangan bulan. Yang kedua, jenis akaun, kena masukkan akaun simpanan tetap ke, semasa ataupun akaun simpanan. Proses ada satu formula iaitu I sama dengan PRT. I interest sama dengan principal darab dengan rate darab dengan time. Dapatlah jumlah faedah dia. Output dia, nombor 1 dia akan paparkan faedah mudah. Nombor 2 dia akan paparkan maklumat berkenaan dengan faedah kompaun. Dan yang ketiga, output tambahan mengenai kesan berkenaan jumlah pulangan, kadar faedah serta tahun. Jadi keperluan sistem pengendalian saya adalah Windows 7 dan keperluan perisian saya gunakan Python 3.7.4. Keperluan ingatan minimum 7 KB. Tepat pada fail yang saya guna. Jadi bagi menulis doku, nombor 1 mula. Nombor 2, isytihar pembuli ubah wang, bulan dan jenis akaun. Total ada 3 pembuli ubah. Papa selamat datang ke sistem Saving Money Bank. Paparkan pilihan akaun bank, setkan akaun simpanan sama dengan 1, setkan akaun semasa sama dengan 2, setkan akaun simpanan tetap sama dengan 3. Jika akaun pengguna pilih 1, masukkan bilangan wang dengan bulan. Papa faedah yang dikenakan adalah 2.5%. Kira sama dengan wang darab dengan 2.5%, darab dengan bulan bahagi 12. Papa faedah mudah, dan yang tulisan purple nanti saya akan terangkan, iaitu 85 Papa akan tahu ke anda. Papa faedah kompaun lebih menguntungkan kerana faedah tersebut boleh dikompaun setiap sekali separuh dan suku tahun.
Papa tahukah anda juga bahawa jumlah bilangan bergantung kepada wang yang telah disimpan, kadar faedah serta tempoh penyimpanan anda. Jadi, jika akaun pengguna pilih dua, masukkan wang dengan bilangan bulan, papa faedah yang dikenakan 2.0%, kira wang darab dengan 2.0%, darab dengan bulan bahagikan dengan 12. Lepas tu, papa faedah mudah. Lagi sekali dia paparkan tahukah anda papa faedah perempuan lebih menguntungkan dalam papa tahukah anda juga. Jika akaun sama dengan 3, masukkan wang dengan bulan. Tapi akaun ni tetap, akaun sama dengan akaun simpanan tetap ni, dia bulan yang dimasukkan berbeza sedikit ikut faedah dia. Maksudnya jika bulan sama dengan 1, faedah dia 2.2. Kira wang darab dengan 2.2%, darab dengan bulan bahagi 12 serta apa faedah mudah. Jika bulan dimasukkan 2, apa faedah dikenakan adalah 2.25%. Dan kira wang sama dengan wang darab 2.25%, darab dengan bulan bahagi 12, papa akan faedah mudah. Jika bulan dimasukkan 3, papa faedah dikenakan 2.3%, kira sama dengan wang darab 2.3%, darab dengan bulan bahagi 12, papa faedah mudah. Jika bulan dimasukkan 4 hingga 6, papa faedah dikenakan 2.35 dan macam tu lah ikut sampai ke lebih daripada 7, 2.4. Jika tidak, papa akan pilihan nombor tiada dan senarai. Jadi jika akaun sama dengan 3 pun dipaparkan sama macam kalau dia paparkan dekat akaun nombor 2 pun sama. Akaun dengan 3 pun sama. Jadi tamat jika tamat. Jadi penambahbaikan, pengatur cara telah dapati bahawa akaun simpanan semasa dan akaun simpanan tetap ni paparkan output tambahan yang berulang kali. Jadi melalui penggunaan function dengan prosedur ni, baris sudut bukan malah dengan baris coding pun dapat dipendekkan. Yang pada awalnya 51 kini telah dipendekkan menjadi 42 baris. Jadi saya ada buat coding dia iaitu define papar info dan saya salin balik tahu ke anda, jadi setiap kali tu dia akan ulang-ulang. Itu. Jadi ini setali saya nak ulang benda yang sama. Dan fasa pengkodan, dalam fasa ni pengatur cara akan mengikut atur cara berdasarkan sudut kod dengan catalik. Jadi fasa yang keempat iaitu fasa pengujian dan fasa pengujian dan penyapapijatan. Dalam fasa ini pengatur cara telah mengesan dan membaiki ralat yang dijumpai. Ralat terbagi pada 3 iaitu ralat sintaks, ralat logik dan ralat masa larian. Terdapat 2 cara semakan ralat iaitu semakan meja dan langkah demi langkah. Ini penting untuk kita cek coding tu. Dan akhir sekali bagi penghargaan, saya ingin memanjatkan penghargaan dan jutaan terima kasih saya terutama kepada Cikgu Hatimah kerana beliau begitu tekun dan sabar memberi bimbingan didikan dan tunjuk ajar kepada saya selama ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakan-rakan saya kerana sudi berkongsi maklumat dengan saya. Jadi, masa kurs ni saya nak siapa-siapa buka mic sebab saya tak nampak siapa yang type. Jadi soalan yang pertama, nyatakan 2 teknik pemikiran komputasional yang digunakan dalam pembangunan atur cara. Sangat mudah. Ada 6 dan minta 2. Siapa-siapa tolong buka mic jawab. Teknik penilaian, teknik perencanaan corak. Pandai. Samalah jawapan ni. Kalau lain pun diterima lah. Okey, soalan yang nombor 2. Saya ada 2 soalan je. Jadi yang kedua ni, nyatakan fungsi bagi teknik peniskalan, apa function dia dalam penghasilan projek. Ini penting untuk kita tahu apa fungsi dia sebenarnya. Jadi siapa-siapa selain daripada Syamira yang tadi. Selain daripada dia, boleh buka mic. So senang je ni. Buka je mic. Fungsi dia nak bagi kita fokus dekat masalah yang penting. Ya betul. Ni Nisha Aisyah. Okey, tak apa. Jadi betul lah dia meninggalkan aspek-aspek yang kurang penting dan memberikan penekanan macam Misha cakap terhadap aspek-aspek yang penting. Jadi tu je lah sekarang nak uji sistem. Cikgu saya uji sistemnya cikgu. Cikgu. Okey, ni sistem saya. Sekejap. Sana.
Okey. Okey, saya besarkan sikit. Ya. Okey. Selamat datang ke sistem Saving Money Bank dan saya buat tarikh, hari semua setakat tambahan je. Sila pilih akaun bank yang anda kehendaki. Jadi boleh pilih nombor 1 akaun simpanan, nombor 2 akaun simpanan semasa dan nombor 3 akaun simpanan tetap. Boleh pilih 1, 2 ataupun 3. Masukkan nombor yang anda kehendaki. Kalaulah pengguna tersilap tekan pun nombor pilihan tiada dalam senarai, boleh cuba lagi. Kalau dia masukkan 5 pun samalah. Jadi saya masukkan nombor 1. Masukkan jumlah wang, contoh dia nak masukkan dalam RM4,500. Dalam jumlah bulan, dalam 6 bulan, separuh daripada setahun. Jadi faedah dikenakan adalah 2.5%, RM RM56.25. Jawab Y, kita boleh sambung balik. Jadi contoh kita nak masukkan yang nombor 2 pula. Wang sama dengan RM6,000 contohnya. 4 bulan je. Allah. Alamak. Sorry, sekejap. Sekejap. Sorry. Macam tadi juga, macam Samira. Tersilap tekan. Contohnya dia nak masukkan dia tersilap tekan pun boleh. Dan kalau nombor 3 lah contoh, wang nak masukkan RM4,000 dan jumlah bulan contohnya 7 bulan. Lepas tu kalau Y, tekan Y, lepas tu sambung balik. Lepas tu dalam RM8,000 nak simpan duit. Lepas, tak boleh. Masukkan nombor 1. So, jangan pening sudah. RM6,000 bulan, 6 bulan contoh. Saya nak tunjuk yang ni je, yang ni faedah dikenakan 2.5%, RM75. Yang tadi 56, yang ni 75. Lain-lain lah. Adakah anda masih mahu teruskan? Kalau tak nak, tekan apa-apa huruf, jadi dia akan habis. Jadi tahukah anda faedah kompal lebih menguntungkan kerana faedah tersebut boleh dikompas setiap sekali separuh dan 10 tahun. Dan tahukah anda juga bahawa jumlah pulangan bergantung kepada wang yang telah disimpan, kadar faedah dan tempoh penyimpanan anda. Terima kasih kerana menggunakan sistem saya dan had cipta saya sendiri. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Cikgu dah. Okay. Tahniah. Dah present. Projek pun dah hantar kan? So saya tak sempat lagi pergi sekolah hari ni. So nanti esok lah. Selain Anissa, Nadia lagi siapa yang hantar kat sekolah? Setakat ini? 2 je kan? So insyaAllah esok cikgu pergi sekolah, pergi ambil. Siapa? Nurin kata dia nak hantar hari ni. Nurin. Okay, tak apa. Yang penting awak mesej saya. Sebabnya dekat Pondok Jaga tu banyak gila dokumen. Lepas tu macam email tu dah lah dia tulis nama email. Bukan tulis nama Hatimah. Kalau awak nak hantar, awak letaklah nama kat sampul tu kepada Cikgu Hatimah. Okay. So, terima kasih. Tahniah kepada yang dah bentang. Next presenter siapa? Saya cikgu Nadia. Okey. Saya serahkan mic kepada Nur Nadia Farhana. Terima kasih cikgu. Okay, semua dengar ke kalau macam ni? Dengar. Okay. Okay, terima kasih. Dengar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Cikgu Hatimah dan rakan-rakan 3 Al-Amin sekalian. Hari ini saya akan membentangkan sistem yang telah saya bangunkan, iaitu sistem pembelian kertas dinding Kaisen. Tujuan dan kaedah pelaksanaan. Sistem pembelian kertas dinding Kaisen ini dibangunkan dengan tujuan untuk membantu murid-murid tahun 6 mempelajari subjek matematik tajuk ruang melalui sistem pembelian kertas dinding. Sistem ini akan menentukan bilangan gulungan dan jumlah harga kertas dinding yang ingin dibeli beserta cadangan corak bagi pengguna yang memilih-pilih.
Projek ini berintegrasikan mata pelajaran matematik tahun 6 dengan mengetengahkan standard pembelajaran 8.31 iaitu menyelesaikan masalah harian yang melibatkan luas permukaan dan isi padu gabungan bentuk 3 dimensi. Bagi merealisasikan projek ini, saya telah menggunakan formula luas dan isi padu dan beberapa faktor yang mempengaruhi luas dan isi padu ialah ukuran panjang, lebar dan tinggi. Sebagai rujukan, saya telah merujuk pelbagai jenis sumber seperti laman sesawang, buku teks, temu bual dan temu bual terhadap orang sumber. Sepanjang tempoh projek ini disiapkan, saya telah menggunakan keempat-empat jenis teknik pemikiran komputasional yang telah saya pelajari, iaitu teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan teknik pengitlakan. Setiap teknik ini akan diaplikasikan pada setiap fasa pembangunan atau cara yang terdiri daripada fasa analisis masalah, fasa reka bentuk atau cara, fasa pengegodan, fasa pengujian dan penyah-pepijatan serta fasa dokumentasi. Selain itu, saya turut menggunakan satu lagi teknik pemikiran komputasional yang lain iaitu penaklukan logik di fasa ketiga iaitu fasa pengegodan. Dan perisian yang saya gunakan ialah Python 3.7.4 dan sasaran pengguna saya untuk sistem ini ialah murid tahun 6. Jadi kita ke fasa pertama iaitu fasa analisis masalah. Dan di mana dalam fasa ini, pengatur cara akan mengenal pasti masalah, keperluan sistem, perisian, pengguna yang disasarkan serta mengenal pasti input, proses dan output seperti yang berikut. Jadi ini ialah input dalam sistem ini iaitu pengguna yang memilih bilik akan memasukkan input panjang, lebar dan tinggi bilik, manakala pengguna yang memilih dinding akan memasukkan panjang dan lebar dinding dalam unit meter. Seterusnya proses, kita ada 3 proses iaitu pertama proses untuk mengira bilangan gulungan kertas dinding di mana luas keseluruhan dinding akan dibahagikan dengan 5.3 meter dan 4.3 meter. Proses kedua ialah proses mengira jumlah harga kertas dinding di mana bilangan gulungan kertas dinding akan didarabkan dengan RM32.90, RM16.90 dan RM19.90. Proses yang ketiga adalah proses untuk memberikan cadangan corak kepada pengguna di mana kita akan mengira isi padu bilik iaitu panjang, darab lebar, darab tinggi. Dan output yang akan terpapar dalam sistem ini ialah bilangan gulungan, jumlah harga dan cadangan corak bagi pengguna yang memilih bilik. Fasa kedua iaitu fasa pengecaman corak di mana dalam fasa ini pengatur cara akan menulis pseudokod, melukis carta alih dan mereka bentuk antara muka pengguna seperti yang berikut. Jadi ini ialah pseudokod saya, ada 13 baris dan ini ialah carta alih. Dan ini ialah antara muka pengguna. Seterusnya, fasa ketiga iaitu fasa pengegodan. Di mana dalam fasa ini, pengatur cara akan memilih bahasa pengatur caraan iaitu Python 3.7.4 kemudian mengekod atur cara berdasarkan pseudokod dan syarta alih seperti berikut. Jadi ini ialah kod atur cara yang telah siap. Fasa keempat iaitu fasa pengujian dan penyah-pepijatan. Dalam fasa ini, pengatur cara akan menguji atur cara yang telah dibangunkan bagi mengesan dan membaiki sebarang ralat yang terdapat pada atur cara yang terdiri daripada 3 jenis ralat iaitu ralat sinteks, ralat logik dan ralat masa larian. Fasa yang terakhir iaitu fasa dokumentasi. Dalam fasa ini, pengatur cara akan menyediakan 2 jenis dokumentasi iaitu dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran. Dokumentasi dalaman merupakan penulisan komen dalam atur cara seperti rajah ni. Okay. Dokumentasi luaran pula terbahagi kepada 2 iaitu dokumen pustaka dan panduan pengguna. Sekarang kita ke pseudokod untuk sistem saya. Jadi langkah pertama sistem akan mula. Langkah kedua, sistem akan memaparkan selamat datang ke sistem pengiraan bilangan gulungan dan jumlah harga kertas dinding Kaizen. Dan langkah ketiga, sistem akan memaparkan objektif sistem ini iaitu untuk menarik minat murid tahun 6 mempelajari tajuk ruang melalui penggunaan sistem. Langkah keempat, sistem akan memaparkan pilihan pertama kepada pengguna sama ada
sebuah bilik ataupun satu permukaan dinding sahaja. Dan pengguna akan masukkan pilihan. Selagi pilihan pengguna selain daripada satu atau dua, sistem akan memaparkan maaf input anda tiada dalam rekod dan bertanya sama ada pengguna ingin cuba lagi dan meminta pengguna memasukkan kosong untuk tidak, satu untuk ya. Jadi pengguna akan masukkan input. Jika input pengguna kosong, kita akan tamatkan sistem. Jika tidak, sistem akan mengulang langkah 4.1. Langkah kelima, sistem akan memaparkan pilihan kedua kepada pengguna sama ada material yang tebal ataupun material yang kurang tebal. Pengguna akan masukkan pilihan. Selagi pilihan pengguna selain daripada satu atau dua, sistem akan memaparkan maaf input anda tiada dalam rekod dan bertanya sama ada pengguna ingin cuba lagi dan meminta pengguna masukkan kosong untuk tidak, tekan satu untuk ya. Pengguna akan masukkan input. Jika input pengguna kosong, kita akan tamatkan sistem. Jika tidak, kita akan ulang semula langkah 5.1. Langkah ke-6, sistem akan memaparkan sila masukkan ukuran dinding yang berikut dalam unit meter. Langkah yang ke-7, jika pilihan pertama pengguna tadi 1, sistem akan meminta pengguna untuk masukkan ukuran panjang, lebar dan tinggi dinding bilik. Dan sistem akan mengira isi pada bilik sama dengan panjang, darat lebar, darat tinggi dan mengira luas keseluruhan dinding. Disebabkan satu bilik tu ada 4 dinding, jadi kita kena totalkan 4 dinding tu, iaitu luas tambah luas 2 darat 2 ni lah formula dia. Langkah ke-8, jika pilihan pertama pengguna tadi 2, sistem akan meminta pengguna untuk masukkan ukuran panjang dan lebar dinding dan sistem akan mengira luas dinding bilik iaitu panjang, darat, lebar. Jika pilihan kedua pengguna pilihan kedua, sistem akan mengira bilangan gulungan sama dengan luas keseluruhan bahagikan dengan 5.3 meter dan sistem akan mengira jumlah harga di mana bilangan gulungan akan didarabkan dengan RM32.90. Jika pilihan pengguna yang kedua ialah 2, sistem akan mengira bilangan gulungan iaitu luas keseluruhan dinding akan dibahagikan dengan 4.5 meter dan mengira jumlah harga dengan mendarabkan bilangan gulungan dengan RM16.90 dan RM19.90. Dan langkah ke-11, jika pilihan pertama pengguna ke-1, jika isi padu bilik pengguna tu lebih kurang daripada 27 meter padu, sistem akan memaparkan memandangkan ruang bilik anda tidak terlalu besar, corak yang besar dan berserabut tidak begitu sesuai. Lebih sesuai jika memilih saiz corak yang kecil dan tidak keterlaluan. Jika tidak, sistem akan memaparkan memandangkan anda mempunyai ruang bilik yang besar, pemilihan corak yang eksklusif lebih sesuai. Langkah ke-12, sistem akan memaparkan terima kasih kerana menggunakan sistem ini dan tamat. Seterusnya, penambahbaikan. Setelah mempelajari bab 4.2, pengatur cara mendapati bahawa penggunaan sub-atur cara dapat menghasilkan sebuah atur cara yang lebih tersusun. Pengatur cara menambah baik sistem dengan mengaplikasikan sub-atur cara yang dipanggil prosedur. Prosedur digunakan dalam situasi di mana satu tugas perlu dilaksanakan berulang kali apabila ia diperlukan tanpa pemulangan nilai. Jadi berikut merupakan kod atur cara yang telah ditambah baik dengan penggunaan prosedur. Jadi saya ada 2 jenis prosedur iaitu prosedur ulang dan prosedur cadangan. Dengan penggunaan prosedur ni kita tak perlu ulang banyak-banyak kali. 4 baris ni dalam sistem tu kita cuma isytiharkan sekali, lepas tu kita panggil semula prosedur ni dengan tulis ulang dalam kurungan je dekat kod atur cara tu. Macam itulah. Okay. Sebagai rumusan, projek ini telah banyak membantu saya dalam memahami keempat-empat teknik pemikiran komputasional yang telah saya pelajari. Dengan ini, saya boleh mengaplikasikan teknik-teknik ini dalam 5 fasa pembangunan atur cara dengan baik. Saya juga telah mempelajari 2 teknik baru iaitu teknik penilaian dan teknik penaklukan logik. Bukan itu sahaja, saya juga telah mempelajari cara-cara untuk menulis algoritma, pseudokod dan carta alih dengan tepat. Saya juga boleh mengekod atur cara berdasarkan pseudokod dan carta alih. Walaupun saya menghadapi pelbagai cabaran semasa mengekod atur cara ini,
Namun dengan menggunakan teknik mengenal pasti ralat yang telah saya pelajari, iaitu teknik semakan meja dan teknik semakan langkah demi langkah, saya berjaya mengesan dan membaki ralat yang terdapat dalam atur cara. Dan sebagai penutup, sistem pembelian kertas dinding ini dia bangunkan bertujuan sebagai alat bantu pembelajaran murid-murid tahun 6 dalam subjek matematik dengan lebih menarik dan efektif. Saya berharap agar sistem ini berguna bagi membantu murid-murid tahun 6 dalam mencapai objektif yang diingini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru saya, Puan Hatimah dan rakan-rakan 3 Al-Amin yang banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya menyiapkan projek ini. Sekian, terima kasih. Jadi kita ke kuis. Siapa nak jawab boleh unmute mic. Okay, soalan pertama. Dalam bahagian dokumentasi dalaman, apakah yang pengatur cara lakukan untuk membantunya mengingati semula atau membantu pengatur cara lain dalam memahami segmen kod yang ditulis? Okay, siapa nak jawab boleh unmute mic. Dalam bahagian dokumentasi dalaman. Boleh guna raise hand tu dekat function sebelah mic ni. Ikon tangan tu siapa nak jawab boleh tekan. Saya tak boleh back sebenarnya. Siapa nak jawab unmute je. Pengatur cara menggunakan komen? Ya, betul. Jawapan dia menulis komen pada atur cara. Betul lah. Okay, soalan kedua. Sebutkan 2 teknik semakan ralat yang telah dipelajari. Apa dia 2 teknik semakan ralat yang kita dah belajar? Teknik semakan meja dan teknik langkah demi langkah. Betul, Syamirah lagi. Syamirah ke? Siapa yang jawab? Yes. Yang lain tu gimana? Okay, betul lah tu. Apa tu? Teknik semakan meja dan teknik semakan langkah demi langkah. Soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir ni awak pilih. Ni dia orang yang tak berbunyi ni. Soalan last ni. Pilih nama dia orang. Okay. Soalan ketiga, nyatakan jenis teknik pemikiran komputasional yang digunakan untuk meneliti ciri-ciri persamaan corak terhadap sesuatu masalah. Saya pilih Liana lah. Tadi nampak macam Liana ada je. Liana boleh jawab? Liana? Jenis teknik pemikiran komputasional yang meneliti ciri-ciri persamaan corak. Bagi tahu teknik dia je. Teknik apa tu? Sekejap. Soalan senang gila. Teknik pengecaman corak. Okey, betul. Jawapan dia teknik pengecaman corak. Sekian, terima kasih. Itu saja. Jadi saya tunjuk sistem saya, cikgu. Okey, boleh. Okay, jadi inilah koding yang kita akan run. Okay, jadi ini sistem akan memaparkan sistem bantuan pembelian kertas dinding di Kaisen dan sistem akan memaparkan selamat datang dan objektif sistem ni. Dan sistem akan memaparkan pilihan pada pengguna sama ada sebuah bilik ataupun satu permukaan dinding sahaja. Jadi pengguna akan memasukkan ruangan yang pengguna ingin tanpa kertas dinding, tekan 1 atau 2. Okay, kalau kita tekan salah pun tak apa. Okay, jadi kalau masukkan ngarut ni, sistem akan keluarkan output maaf, input anda tiada dalam rekod. Adakah anda ingin cuba lagi? Tekan 0 untuk tidak, tekan 1 untuk ya. Jadi kita tekan 1. Masukkan lagi sekali, jadi kita pilih sebuah bilik lah. Okay, sekarang kita pilih jenis material. Nak material tebal ke yang kurang tebal? Jadi kita pilih material yang kedua. Dan kita akan nyatakan ukuran dinding dalam unit meter. Jadi panjang dinding contoh 5.7 meter. Oh, panjang ke? Okey lah. Lebar dia 6.2. Tinggi 3 meter lah. Biasalah tu. Jadi output yang terakhir,
Sistem akan memaparkan anda perlu membeli sekurang-kurangnya 16 gulung kertas dinding. Anda perlu menyediakan RM270.40 sehingga RM318.40 memandangkan setiap corak mempunyai harga yang berbeza. Jadi disebabkan kita pilih bilik tadi dekat first ni, jadi dia akan keluarkan output yang cadangan corak tadi memandangkan anda mempunyai ruang bilik yang besar, pemilihan corak yang eksklusif lebih sesuai. Dan terima kasih kerana menggunakan sistem ini, tamat. Dah cikgu. Okey. Tania, ada unsur pendidikan situ walau lagi apa? Maksudnya bila awak buat kuis awak tanya direct yang berkaitan dengan maksudnya awak boleh bila kawan awak boleh jawab soalan tu maksudnya dia study lah bab ni kan. Dan penambahbaikan awak menjelaskan apa itu prosedur. Okey, baguslah tu sebabnya ada yang masih bela-bela lagi apa itu prosedur, macam mana prosedur itu digunakan. Okeylah. Okey. So apa pun cikgu ucapkan tahniah kepada pembentang pada hari ini. Terima kasih. Seterusnya. Terima kasih cikgu. Siapa Amalina ada? Ada. Amalina kan depan ni? Okey. Lepas Amalina siapa Sementara Amalina share screen. Bolehlah. Ni. Respon saya punya soalan ni. Siapa lepas Amalina? Kalau ikutkan Syahjana, tapi Syahjana kata dia akan buat secara recording. Ada tak? Ada tak? Selepas Amalina ke Amalina adalah pembentang terakhir pada hari ni? Cikgu. Lepas Amalina, Syahjana betul tak ada dah. Oh, tak ada dah. So, saya nampak ada Aini Zafira. Bila nak bentang? Hari tu kata Sabtu Ahad tapi tak, saya tunggu mesej pun tak ada pula. Aini Zafira ada kan? Okey, so kita teruskan je lah Malina. Tak ada orang nak jawab pun. Okey, nanti saya cakap. Sekarang. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Hari ni saya nak bentangkan tentang sistem mengira mood media dan meme. Yang tak masalah dia, projek ini bertemakan pendidikan yang bertajuk sekata keseluruhan memusat yang digunakan untuk mengira mood media dan meme. Projek ini bertujuan untuk membantu murid-murid mengira nilai yang diperlukan. Untuk buat sistem ni tidak merujuk buku teks orang sumber dan laman sesawang untuk merealisasikan projek ini. Penggunaan teknik komputasional yang saya gunakan dalam sistem ni untuk menghasilkan sistem ni pasal analisa masalah, pasal reka bentuk cara, pasal pengkodan, pasal pengujian dan penyiasatan dan pasal dokumentasi. Pasal analisa masalah. Sasaran saya adalah murid-murid tingkatan 2. Untuk input mode, media dan meme sebenarnya sama. Masukkan nombor yang diorang nak kira. Proses mode, nanti dia akan proses pilih nombor dengan data tinggi keserapan. Untuk median, dia akan disusun mengikut detik menaik dan pilih nombor yang dekat tengah. Kalau ada 2 nombor, nombor tu akan ditambah dan dibahagi 2. Untuk meme, dia akan tambah semua nilai data tu dan bahagi dengan bilangan data yang dimasukkan. So output nanti dia akan keluar nilai mode, median dan mean. Untuk fasa reka bentuk atau cara,
Pengatur cara telah menulis sudut kod, mereka catat alih dan mereka bentuk atur cara pengguna. Untuk fasa pengekodan, fasa ini pengatur cara telah memilih bahasa pengatur caraan iaitu Python dan mengikut atur cara berdasarkan sudut kod dan catat alih. Untuk pengujian dan penyah perpijatan, fasa ini mengatur cara menguji atur cara yang telah ditulis untuk mengesan dan membetulkan sebarang lalat yang terdapat pada atur cara. Dalam fasa ini juga atur cara akan mengenal pasti ralat seperti ralat sintaks, ralat logik dan ralat masa larian. Untuk fasa dokumentasi, pengatur cara telah menyediakan dua dokumentasi iaitu dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran. Dokumentasi luaran terbahagi kepada dua iaitu dokumentasi pengguna dan panduan pengguna. Ini sudut kod. Yang pertama, setkan kata laluan, kemudian pengguna masukkan nama dan masukkan kata laluan. Jika kata laluan salah, pengguna akan ulang langkah 4. Jika tidak, teruskan langkah. Kemudian sistem akan memaparkan selamat datang ke sistem mengirimi median dan mode. Kemudian kita akan paparkan pilihan 1 untuk min, 2 untuk median dan 3 untuk mode. Pengguna akan masukkan nombor mengikut pilihan. Jika pengguna masukkan nombor 1, pengguna perlu masukkan bilangan nombor yang hendak dikira. Kemudian masukkan nombor pertama dan nombor seterusnya mengikut bilangan nombor yang dia nak kira, yang dia masukkan tadi. Lepas tu, min dia akan menambah semua nombor yang dimasukkan dan papan jawapan bagi min. Jika pengguna memilih nombor, pengguna akan masukkan bilangan nombor dan masukkan nombor pertama dan seterusnya. Sistem akan memaparkan nombor dengan urutan naik. Kalau kita masukkan nombor tu bukan mengikut urutan, kira macam terabur, nanti sistem akan susun balik ikut urutan dari kecil ke besar. Lepas tu kita akan paparkan nombor yang berada di tengah. Jika ada 2 nombor, sistem akan menambah kedua nombor dan bagi dengan 2. Jika pengguna memilih nombor 3, pengguna masukkan bilangan nombor yang hendak dikira dan masukkan nombor pertama dan seterusnya. Sistem akan milih nombor dengan kekerapan tertinggi dan sistem akan memaparkan jawapan bagi mod. Kemudian kita akan memaparkan terima kasih kerana menggunakan sistem ini. Jika pengguna tidak masukkan pilihan dengan betul, sistem akan memaparkan anda tidak masukkan nombor yang betul, jadi yang dilakukan. Tamat. Okay, untuk menambahbaikan, sistem ini diperbaikkan lagi dengan adanya penambahan kata laluan sebelum mengatur cara atau pengguna masuk menggunakan sistem itu untuk mengesan pengguna menggunakan sistem ini. Tadi saya setkan kata laluan 5678 dan pengguna akan masukkan password. Kalau password salah, dia akan paparkan password adalah salah dan dia suruh kita kena masukkan password lagi. Password kalau betul password dia, kita akan memaparkan ikut nombor pilihan. Jika pengguna pilih nombor 1, dia akan masukkan berapa banyak nombor dan enter nombor tu ikut berapa bilangan. Lepas tu min akan dikira dan dipaparkan. Untuk 2, dia akan masukkan bilangan nombor dan data entry dia akan disusun dari kecil ke besar. Jika pengguna pilih nombor 3 dan dia masukkan nombor, kalau nombor tu tak ada yang sama ataupun semua nombor ada satu bilangan je, dia akan tulis, dia akan paparkan tiada mode yang dijumpa. Okay. Kalau dia else, string, kalau dia tak masukkan nombor betul, dia ada penilaian. Okay. Lepas tu dia akan paparkan terima kasih kerana menggunakan sistem ini. Okay, rumusan projek ini membantu saya memahami teknik pemikiran komputasional iaitu teknik leraian, teknik pengesahan corak, teknik pengesalaan dan teknik pengilakan. Selain itu, saya juga mempelajari 5 fasa pembangunan atur cara. Saya juga telah mempelajari cara-cara membuat algoritma sedikit dan catat alih. Terusnya, projek ini juga telah memperkenalkan 2 teknik komputasional yang baharu iaitu teknik penakfilan logik dan teknik pengendalian. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bantu saya untuk menghasilkan projek ini.
Penutup, sistem ini dibangunkan untuk memudahkan pembelajaran murid-murid tingkatan 2 dalam mata pelajaran matematik. Sistem ini juga akan sentiasa dikemasi dan menjadi sistem yang lebih efisien dan mudah digunakan. Akhir sekali, objektif sistem ini adalah untuk menjadikan subjek matematik tingkatan 2 bab 10 sebagai topik yang mudah, menarik dan senang difahami untuk mempelajarinya. Okay, seterusnya, quiz. Siapa nak jawab boleh buka mic. Yang pertama, apakah formula untuk mengira median? Median. Ada siapa tak nak jawab? Amalia, saya cuba ya. Okay. Kita kena susun ikut tertib naik dulu. Okay. Itu tambahkan nombor yang tengah, lepas tu bahagi dengan 2. Okay, betul. Alhamdulillah. Okay. Yang kedua, apakah fasa yang terlibat semasa pengatur cara mengenal pasti masalah? Pasal analisis masalah. Betul. Okay, yang ketiga ni senang je. Pada fasa kebentuk cara, pengatur cara akan menulis apa dan melakar apa. Menulis sudokod dan melakar carta ahli. Okay, betul. Jadi, tunjuk coding. Cairan coding cikgu? Okay. Nanti jangan lupa bagi password juga kat saya yang buat online ni. Okay. Awak masuk dalam slide tak apa. Kod password dengan ID tu. Okay. Insert username. Korang masukkan nama korang. Lepas tu, password 5678. Lepas tu dah akan paparkan selamat datang ke sistem di media download. Korang masukkan pilihan nombor yang korang nak. Contoh ni. Korang masukkan berapa nombor. Korang masukkan 6 nombor. Masukkan nombor pertama. Contoh satu. Jadi jawapan dia 15.8333. Nak cairan yang kedua dan ketiga pula ke cikgu? Yelah. Okay. Betul. Abang dia kelas. Bersuara lah Cik Mek Tekan berapa bilangan nombor nak dimasukkan. Okay. Letak 6, jadi dia akan keluar enter number tu 6 kali. Masukkan nombor pertama, nombor kedua, nombor ketiga, nombor keempat. Okay, jadi dekat sini median dia akan keluarkan dari kecil ke besar. Korang masukkan tak ikut urutan pun, tapi nanti dia akan keluarkan dari kecil ke besar. Jadi tekan enter, jawapan dia 13. So nanti kat tengah dia ada 11 kali 15, dia akan tambahkan dua nombor tu, dia akan bahagi dengan 2. Okay. Terus ni yang ketiga.
Okay, so kat sini kalau korang masukkan nombor yang lain daripada yang dia paparkan, dia takkan kira apa-apa. Dia kata korang tak masukkan nombor yang betul. Okay, nombor tu. Okay. Okay, so mode dia ada yang 11/11 dia masukkan 2 kali. Maksudnya 11 tu adalah kekerapan yang tertinggi untuk semua nombor tu. That's it.